lagi dalam Keluarga Talk live, iaitu hari ini kita lain sikit sebab kita bersama orang yang bercuti-cuti ni, iaitu perkenalkan kat sebelah saya apa orang kata pengurus besar tourism Selangor, iaitu Encik Tuan Azrul, betul? Ya, terima kasih. Mana-mana boleh, Cik Azra. Panggil Tuan Azrul boleh? Cik Azrul pun boleh. Cik Azrul pun boleh. Okey, so sebelum kita masuk kepada kita punya topik hari ni, Cik Azrul sihat? Saya sihat. Nampak? Sepatah kita cakap sepatah kita baru nak warm up kata. So siapa yang tengah masuk dalam live kita sekarang ni, jemput masuk. Kalau boleh live ni kita share, kita kongsi dengan rakan-rakan yang dekat luar sana kan. Sebab kali ni kita nak cakap tentang topik percutian. Betul? Betul. Okey. So hari ni topik kita kemaruk bercuti langgar SOP. Untuk Tuan Azrul sendirilah, daripada senario orang kata percutian ni kan, macam sebelum Covid ni orang lancak sangat bercuti. So ada ke orang kata perubahan daripada mata Encik Azrul sendirilah sebelum dan selepas pandemik ni berlaku? Sebelum COVID-19 ini, kita sememangnya bercuti, kita tidak mengambil langkah-langkah SOP. Tapi ada hikmahnya berlaku apabila COVID-19 ini, kita ada norma baru yang dinamakan pasca COVID-19, pelancongan harusnya mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh MKN dan juga KKM. Jadi sebagai contoh macam tadi lah saya kata, guna pelitup muka, gunakan hand sanitizer, sering cuci tangan di tempat-tempat awam ataupun di tempat pelancongan, dan juga jangan lupa social distancing tu. Jangan terlalu pasti ataupun dengan izin overconfident, di mana kita tidak pasti. Kadang-kadang mungkin walaupun kita satu rumah, kita tak pasti suhu badan masing-masing. Cek, gunakan aplikasi selangkah tu, langkah masuk dengan selamat. Itu jadi Kerajaan Selangor khususnya, kita memang selangkah tu diperkenalkan untuk memastikan mereka yang berada di tempat awam atau di kawasan pelancongan, sememangnya kita tahu data mereka dan memastikan mereka mengikutilah piawaian SOP COVID-19 oleh KKM dan juga MKN. Okey. So, contohlah sekarang ni kita hanya boleh bercuti dekat dalam Malaysia je. Sebab kita punya border kita tak buka lagi untuk orang luar ataupun kita sendiri untuk keluar kan. Okey, so macam sekarang ni untuk peranan tourism Selangor, Tuan kan tourism Selangor kan, macam mana peranan tourism Selangor tentang SOP dan kat macam Selangor ni lah macam mana? Okey. Terima kasih Azira. Jadi kita tourism Selangor ni, kita agensi pelancongan Kerajaan Selangor. Jadi kita punya website dinamakan selangor.travel. Jadi dalam website itu kita telah mewawarkan juga kita punya Instagram Discover Selangor. Jadi di dalam aplikasi social media seperti Facebook, Instagram dan yang lainnya, dan juga di website kita mewar-warkan pada orang ramai untuk melancong ke Selangor, tapi turut memberi penekanan kepada SOP. So sebenarnya kita telah buat bahan awareness semasa COVID-19 daripada 18 Mac 2020 ini dan seterusnya sehingga sekarang. Kita memberikan awareness kepada umum dengan hashtag Tourism Selangor Cares. Jadi di laman sosial media rasmi Tourism Selangor. Jadi Tourism Selangor ni kita dah menjalankan pelbagai langkah untuk memastikan orang ramai tahu tentang perlunya penekanan diberi kepada langkah-langkah keselamatan ni. Ikut SOP lah macam saya cakap sebelum ni. Ikut SOP. Jadi gunakan selangkah, langkah masuk dengan selamat. Jadi bila kita pergi melancong tu, kita bukan sahaja selamat untuk keluarga kita, tapi selamat juga untuk keluarga orang. Saya sebut keluarga banyak ni pasal saya ditemukan oleh majalah keluarga. Pun boleh. Okey, so sebenarnya memanglah kita bercuti dengan keluarga kebanyakannya, tak pun dengan paling pun dengan rakan-rakan pun ada keluarga juga kan. So macam saling menjaga sama satu sama lain. Okey, so selamat datang, kata selamat join kepada live kita hari ni, iaitu saya bersama dengan Tuan Azrul, iaitu pengurus besar tourism Selangor. Okey, so yang mana baru masuk boleh share dulu kita punya live, share banyak-banyak. Yang mana terlepas boleh tengok balik nanti sesudah habis ni kita punya live hari ni. Alright, so macam kita tahu sebelum ni negara kita
one of negara yang orang kata pelancong datang masuk. So sebabkan pandemik ni, COVID ni, so pelancong tak ada masuk, sebenarnya itu memberi impak juga kepada ekonomi kita kan. Yes. Jadi macam mana kita sendirilah rakyat Malaysia ni ataupun tourism sendiri kan membantu pengusaha pelancongan ataupun homestay untuk naikkan ekonomi kita lah. Macam tourism sendiri ada ke buat bajet apa-apa ke untuk bantu kita punya ni? Okey, terima kasih Azira. Jadi kita sebenarnya ketahui sekarang ni kita sempadan ataupun border negara kita masih belum dibuka. Sememangnya pelancongan kita memerlukan kedatangan pelancong asing. Pelancong asing memang banyak yang menginap di hotel ataupun di homestay, terutamanya di negeri Selangor. Tapi walau bagaimanapun, kita seharusnya mengambil positif. Masa inilah kita tumpukan kepada domestic tourism. Jadi pelancong-pelancong yang sebagai contoh, rakyat kita yang sering melancong ke luar negara, seperti sebagai contoh melihat filem-filem dan terus teruja nak pergi negara lain, seperti sebagai contoh di Korea ke, di mana ke, di Jepun ke, atau di negara Eropah. Sebenarnya di negeri Selangor, kita ada kawasan-kawasan yang tidak terjangkau, ramai tidak tahu kewujudannya. Sebagai contoh di Sekincan, di Sabak Benam, Sekincan Sabak Benam lah. Jadi ada juga di Kuala Selangor, kita ada Sky Mirror, kita ada Blue Tears dan pelbagai lagi. Jadi soalan tadi tentang untuk membantu pelan pemulihan lah kepada pengusaha-pengusaha, sebagai contoh homestay, kepada pemandu pelancong. Kita ada Kerajaan Negeri Selangor melalui Pelan Pemulihan Ekonomi Negeri Selangor, seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Selangor, telah memperuntukkan sebanyak RM2.6 juta untuk industri pelancongan negeri, merangkumi pertama pembayaran secara one off, RM1,000 kepada host community Selangor. Host community Selangor ni unik. Sebenarnya Kerajaan Negeri Selangor, host community ni antara negeri yang saya rasa yang terawal dan unik membuat satu program dinamakan host community, di mana seseorang yang tinggal di kawasan itu yang mahir tentang daerah tersebut dilantik ataupun dia telah beri latihan untuk menjadi host community, menerangkan kepada pelancong. Jadi kita memberikan RM1,000 kepada host community Selangor, kepada para pengusaha homestay dan juga pemandu pelancong Selangor. Jadi pengusaha homestay yang berlesen dengan MOTEC. Jadi seterusnya saya ingin bagi tahu ada satu lagi langkah yang diumumkan yang saya rasa akan merangsang ataupun memacu pertumbuhan industri pelancongan di negeri Selangor, yang dinamakan pemberian voucher pelancongan. Jadi voucher pelancongan tu berjumlah RM2 juta. Jadi 2 juta tu, jadi 2 juta ni untuk pengetahuan semua, ini satu inisiatif yang dirangka oleh Kerajaan Negeri Selangor dan dijalankan oleh Tourism Selangor. Untuk semua orang, voucher pelancongan ni akan diberi, kita mekanisme pengagihan ni akan diumumkan. Kita sedang memperhalusi dan dalam peringkat terakhir, di mana voucher pelancongan ni boleh digunakan di taman tema, boleh digunakan di hotel dan juga di homestay. Yes. Dikiranya siapa yang boleh dapat voucher tu? Itu akan peringkat kita di peringkat akhir untuk mekanisme siapa yang agihan voucher tu. Voucher 2 juta ni kita akan sediakan sebanyak 10,000 unit, berjumlah RM200 untuk satu unit. Tapi macam mana agihan tu akan diumumkan nanti. Akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Selangor. 10 juta, 10,000. Ya, 10,000 unit berjumlah 2 juta. Maksudnya satu unit RM200. Okey. Selain itu, pihak Tourism Selangor juga giat menjalankan program promosi yang dinamakan, kita ni menarik tau Azira. Contoh setiap negeri-negeri lain ada dia punya tema. Jadi di Selangor kita telah membuat, saya bersama dengan Jabatan Komunikasi Korporat yang dipimpin oleh Encik Ahmad Nazri dan timnya, kita berhempah pulas nak cari idea. Kalau kita tengok perkataan jalan, perkataan cuti dah sinonim lah, dah biasa dengan pelancongan. Jadi jalan cuti tu jalan-jalan apa, pergi mana, cuti mana, tak ada. Kami dah berjaya menjumpai satu formula yang orang kata kempen ni dinamakan kempen nak bercuti
pusing Selangor dulu. Oh. Maksudnya pusing Selangor dulu. Okey. Kenapa kita kata pusing? Okey, memang ada orang kata, dia kan berpusing kan. Sebenarnya berpusing Selangor dulu ni kerana negeri Selangor ni kita akses dia tu senang. Okey. Kita boleh naik komuter, boleh naik LRT, kita boleh gunakan kereta sendiri untuk round. Sebagai contoh, you dekat Shah Alam, tiba-tiba nak pergi Sekincan, nak tengok sawah padi. You drive 2 jam dah sampai dah. Tiba-tiba nak pergi rasa nak makan ikan bakar. You boleh pergi ke tempat-tempat seperti di Permatang di Kuala Selangor. Ada kedai ikan bakar. Jadi di sini kita melihat kempen Pusing Selangor dulu ni mengenengahkan produk-produk inap desa. Inap desa ni dengan izin lah homestay Okay. Jadi atau homestay, hotel-hotel, taman tema di negeri Selangor. Jadi kita taman tema ni, negeri Selangor ni memang kalau sebut di Malaysia, taman tema yang terkenal terbesar di Malaysia adalah di Selangor. Betul? Kalau shopping mall terbesar terkenal di negeri Selangor. Tapi bagaimanapun jangan lupa kita juga ada kawasan-kawasan ekoturism. Kita ada kawasan agrotourism, sebagai contoh Selangor Fruit Valley, kita ada Skamira, kita ada banyaklah. Saya nak sebut ni Azira mungkin dah habis program ni nanti. Habis rasanya. Daripada program kita setengah jam terus jadi 24 jam. Kita pusing dalam satu hari. Jadi selain itu Azira, boleh saya menambah lagi Minta maaf Azira, macam saya pula pengacara ni. Okey. Dah biasa. Jadi pihak Tourism Selangor juga giat menjalankan program promosi seperti program Jelajah Pusing Selangor dulu. Kempen kita ada kempen perkenalkan billboard di 5 negeri. Jadi billboard alami keindahan Selangor, terokai Pusing Selangor dulu ada di negeri Kedah, kita letak di Kedah, di Langkawi, kita ada di Pening, kita ada di Melaka, kita ada di Terengganu dan juga kita ada di satu lagi di Johor. Kita ada di Johor. Jadi kenapa kita buat billboard tu supaya orang faham, orang bila sebut Selangor, dia ingat Selangor ni hanya di bandar. Urban. Tidak. Jadi kita tunjukkan keindahan, sebagai contoh klip-klip Kampung Kuantan di Kuala Selangor. Kita ada sebagai contoh, kita ada Bukit Melawati, kita ada kawasan-kawasan istana bersejarah di Istana Jugra dan pelbagai lagi. Okey, so sekarang ni orang kata lepas pengumuman lah dulu kan, kata dah boleh dah keluar untuk PKPP ni kan. Jadi semua dah excited lah nak pergi bercuti sana lah, pergi bercuti sini lah. Nampak saya pun dah tercaka lah. Ya, cuti hari tu tak sempat nak pergi bercuti sangat kan. Nak pergi lepas ni. Okey. So macam kita orang dewasa ni macam aware lah. Tak adalah orang budak-budak ni tak aware, tapi kita as a parents mestilah aware tentang sekeliling kan. Tapi anak-anak bila dah tengok taman tema, nak pergi taman tema ni, buah dia pergi. So macam mana orang kata pendapat tuan sendirilah tentang SOP kat theme park ni? Kira macam kawasan tumpuan ramai kiranya. Okey, terima kasih Azira. Kita pun telah pun mengetahui daripada pengusaha taman tema mengenai mereka telah memakai garis panduan yang ditetapkan SOP standard sebagaimana ditetapkan oleh kerajaan seperti penjarakan sosial, hingga ada pengusaha yang menghadkan jumlah pengunjung 50% daripada kapasiti biasa. Itu untuk langkah keselamatan mereka lah. Dinamakan social distancing kan, ataupun jarak sosial. Jadi jarak penjarakan sosial. Jadi tarikan atau rides juga, sebagai contoh kalau kita pergi taman tema, mereka telah membuat pelbagai langkah, iaitu yang paling mustahak sebelum pakai mereka telah sanitasi dan selepas pakai pun mereka sanitasi. Jadi memastikan daripada segi langkah-langkah penjagaan telah diambil. Selain itu penggunaan pelitup muka dan juga prosedur pengambilan suhu badan, daftar masuk dengan aplikasi selangkah dan juga self declaration form yang digunakan oleh aplikasi telefon bimbit turut diperhatikan. Itu langkah-langkah lah. Jadi pengusaha taman tema ni di Selangor sememangnya bertanggungjawab lah. Mereka telah mengambil langkah-langkah yang seharusnya dan sepatutnya daripada KKM dan juga MKN. Betul. Macam saya rasa lah sebenarnya orang-orang yang orang kata apa, macam dekat tempat theme park tu sendiri telah diorang dah buat inisiatif sendirilah untuk orang kata apa, ikut SOP kan. Jadi sekarang ni
nak tak nak, bukan nak tak nak, memang sewajibnya orang yang nak pergi tu sebenarnya kena jaga SOP sendiri. Betul. Sebab kalau nak mengharapkan orang yang kat kawasan tu je tak, orang kata apa, tak mendatangkan impak. Sebab dia sebenarnya kita sendiri yang kita sendiri yang kena membawa SOP tu. Betul? Kalau orang tu menjaga tapi kita sendiri yang ramai ni tak menjaga, kita juga sebenarnya salah. Okey, betul? Betul aja. Saya tambah sikit, okey? Alright. So, siapa yang baru masuk live kita kali ni, kita tengah bercakap tentang kemaruk bercuti langgar SOP. Okey. Sekarang ni sebenarnya rata-rata kita risau lah sebab kata kerajaan kata kalau naik 3 angka kata nak buat PKP balik. Semua dah resah dah sebenarnya tentang ni kan. Jadi saya harap yang lain pun ikutlah SOP kita. Okey. Jadi yang mana nak awak kata yang tengah tengok live kita nak share apa pengalaman pergi bercuti, macam mana kawasan-kawasan yang korang pergi tu okey ke tidak, SOP dia okey menjaga ke tidak kan, puas hati ke tidak, ataupun anda sendiri yang jaga SOP ke apa ke, boleh drop dekat komen. Nanti inilah kita akan baca, kita akan respon kat situ. Okey. Sekarang ni saya nak tanya Tuan pula. Tadi kita dah cakap pasal percutian lah, pasal impak lah, itulah inilah. Sekarang ni saya nak tanya Tuan sendirilah. Waktu sepanjang awak kata lepas PKP ni kan dah boleh bercuti apa semua. Ada tak pergi bercuti dengan family? Macam mana? Apa yang tempat-tempat yang kalau Tuan tak bercuti lagi, tempat apa yang Tuan nak pergi bercuti? Dalam kempen promosi Pusing Selangor dulu ni, jadi saya selaku pengurus besar Tourism Selangor, jadi semestinya saya menumpukan pelancongan di negeri Selangor. Jadi saya berkesempatan lah sebab PKP, terutama anak perempuan saya yang baru berumur 8 tahun. Jadi yalah, bila baru berumur 8 tahun ni teruja nak pergi kawasan-kawasan. Jadi saya dapati kita sebagai keluarga, kita harus mendengarkan konsep eco-tourism. Jadi saya telah membawa anak saya dan isteri saya ke Gamuda Cove Discovery Park, di mana kenapa ramai yang tidak tahu, saya ni teruja dengan Paya Indah Wetland tu. Paya Indah Wetland tu dulu adalah salah satu tempat yang sangat menarik di negara Malaysia, terletak di Selangor. Dia ada beberapa ekor hipo, ini badak sumbu air. Jadi yang telah diberikan oleh kerajaan Botswana. Jadi badak tu masih ada. Dan juga ada kolam buaya. Dan buaya begitu banyak. Yang ada. Yes, ada masa dia orang bagi makan, kita boleh tengok buaya tu. Dan juga kawasan tasik ataupun kawasan air yang di tasik itu sangat cantik. Dan untuk pengetahuan semua, di situ boleh juga berbasikal, berjoging, dan juga ada orang yang menunggang kuda. Jadi kawasan tu bila saya bawa keluarga saya, anak saya teruja. Dia baru tahu yang ada kawasan di Selangor. Kalau kita tengok tu, sebagai contohlah, saya pergi ke Sky Mirror. Saya nak beritahu Sky Mirror. Sky Mirror di Kuala Selangor. Kenapa saya, memang orang tanya, kalau saya pergi mana kita bercerita tentang Sky Mirror. Jawapannya mudah. Sky Mirror ni ada 2 di negara di dunia ni, iaitu Bolivia dan Malaysia. Dan Malaysia di Kuala Selangor. Dan kalau bila you naik boat daripada JT di Kuala Selangor, mengambil masa 40 minit ke hingga 50 minit, bergantunglah pada masa dan keadaan. Tiba-tiba di tengah laut tu, tiba-tiba anda akan dapati ada terdapat beting pasir di tengah-tengah laut, dan boleh tengok hidupan laut tu seperti di bawah dasar laut, dan anda boleh mengambil gambar. Sebab tu nama Sky Mirror, kerana gambar tu cantik, cermin. Jadi kalau pergi tengok Sky Mirror tu. Tak apa, saya pergi dulu. Weekend ni saya pergi, nanti saya tunjuklah. Gitu. Nanti saya tunjuk kat korang semua, so korang semua boleh pergilah. Kira macam tu, boleh? Boleh, tak ada masalah. So siapa yang sebenarnya saya tambah sikit lah. Sebenarnya siapa yang macam orang kata selalu ada yang macam kawan saya lah merungut, kata diorang duduk kat macam duduk kat bandar, balik kampung pun bandar, tak jejak kampung, tak pernah tengok lah orang kata keindahan alam yang hijau ni, yang ada orang kata
suasana kampung lah, pendek kata. Boleh je pergi, banyak je dekat Selangor ni kan. Kalau dia duduk Selangor lah, kalau nak datang sini nak pergi tengok pun boleh juga kan. Boleh. Right. So saya rasa kita pun dah masa lama sangat cakap, sudah panjang sangat slot kita hari ni. Yalah, tentang percutian kot, takkan kita nak cakap sikit-sikit kan. Lagipun ada yang tak jelas lagi tentang percutian kan. Jadi harap dapat input lah daripada kita berkongsian ni, especially tentang voucher tadi tu, okay? Voucher tu sangat menarik. Okay, so kita ni soalan last lah, okay? Boleh? Tapi sebelum tu, siapa yang baru masuk live kita ni, jemput masuk. Yang mana baru tengok, share dulu live ni, share banyak, okay? Mana tahu tiba-tiba Encik Azrul ada besar hati, siapa yang share banyak boleh dapat voucher. Okay, tak, okay, jangan percaya dengan apa yang dia cakap. Okay, so soalan terakhir iaitu kita nak Tuan sendiri lah bagi peringatan kepada orang yang nak bercuti ni. Sekarang kita dalam tempoh pandemik, tempoh PKPP. Jadi saya tak tahulah berapa kali ikutkan kita sampai sampai hujung bulan Ogos. Tapi kita tak tahu lagi apa yang akan jadi kan. Yes. Jadi saya nak tahulah pesanan daripada Tuan sendiri pada orang ramai. Okay, pesanan saya mudah saja. Okay. Bila kita pergi kawasan pelancongan ni, kita make sure lah jangan pergi kawasan yang terlalu sesak. Okay, kita mesti kawasan tersebut kalau boleh ada kawasan terbuka. Dan pemilihan tempat memerlukan jarak yang dekat dengan tempat kediaman, easy access. Patut keselamatan ada sistem security yang baik, bebas daripada pencemaran dan kawasan dalam keadaan bersih dan selesa. Dan ada tempat makan yang sedap dan tempat membeli belah untuk membantu meningkatkan ekonomi setempat. Sebenarnya ramai tak faham. Sebenarnya selepas pandemik COVID-19 ni, atau kita panggil pasca COVID-19, kita kena bantu menyemarakkan balik industri pelancongan. Rakyat di Malaysia ni, khususnya di Negeri Selangor, ramai yang bergiat dalam sektor pelancongan. Jadi selama ni kita bila sikit-sikit pergi ke negara jiran, pergi ke negara lain, kenapa tidak kita tumpukan kepada domestic tourism ataupun tourism yang berdekatan dengan kawasan rumah kita. Sebagai contoh, kebanyakannya di Lembah Kelang ni. Kalau di Lembah Kelang ni kita, ialah sebagai contoh, jumlah yang ramai 6 juta lebih begitu. Kenapa tidak pergi kawasan di Selangor? Kerana akses pertama dalam masa berapa jam dah boleh bawa keluarga, dan seterusnya kita kena pasti, Azira, kita kena make sure. Tadi Azira pun bertanya saya apa peringatan ataupun orang kata pesanan. Pesanan saya mudah je. Kita macam mana sekalipun kita ikut SOP yang disarankan oleh KKM ataupun memang diwajibkan oleh KKM dan juga MKN. Tapi pelancongan ni, dia tidak akan ada pelancongan sekiranya tidak ada pelancong. Jadi pelancong tu, sebagai contoh, macam Azira cakap, voucher pelancongan. Walaupun tak ada voucher pelancongan tu pun, tapi banyak yang tempat menawarkan pelbagai promosi, pelbagai orang kata kempen untuk menginap di hotel mereka ataupun di bajet hotel ataupun juga di inap desa yang saya beritahu tadi. Jadi selain daripada itu, kita juga ada banyak pengusaha makanan, sebagai contoh pengusaha kedai ikan bakar, seafood dan pelbagai lagi. Lepas tu kita ada perusahaan sebagai contoh membuat tempe, perusahaan membuat keripik. Masa ni lah you nak lawat kawasan-kawasan sebegitu. Ada banyak di negeri Selangor ni. Jadi di sini saya melihat, pesanan saya mudah je lah, Azira. Kalau nak bercuti, pusing Selangor dulu. Pusing Selangor dulu, okay? Alright, so orang kata penutup daripada saya pula, nak juga, tak nak kalah. Okay, untuk saya pula, kita kalau boleh kita cuti dalam dulu, kita orang kata apa, warm up dulu. Kita cuti dulu dalam Malaysia. Yang mana tempat kita tak pergi, kita pergi dulu, okay? Kita bantu kita punya, orang kata, kita satu Malaysia ni ibarat satu saudara lah kan. Kita tolong dulu ekonomi kita sendiri. Kita apa orang kata, kita buka dulu mata kita tentang Malaysia dulu. Barulah lepas ni kalau kita boleh pergi bordil luar, baru kita pergi luar, betul. So saya rasa cukup sampai sini. Rasa macam sekejap sangat masa, padahal dah saya rasa lebih setengah jam dah kita bercakap kan. Dah rasa tahun-tahun dah sejam apa yang kita cakap ni.
Okay, so siapa yang tengah menonton ni, terima kasih. Sudi stay dengan kami sampai ke akhir. Ataupun siapa yang baru masuk, tiba-tiba baru terklik pula live keluarga ni, boleh share dulu, tengok nanti tengok balik sebab ada menarik dalam tu. Tapi lagi satu saya pesan, betul lah apa kata Tuan. Tak ada voucher tu pun sebenarnya kita perlu melawan. Even pun kita tak ada bajet pun, ada tempat yang ada bajet dan ada tempat yang ada buat kan, yang ada buat apa? Promosi. Diskaun promosi. Okey. So itu saja. Saya nak bebel banyak pun orang tak nak tengok. Jadi kita end dulu. Terima kasih pada Tuan Azrul sudi orang kata meluangkan masa bersama kita semua di live Keluarga Talk untuk kali ini. Alright. So kita nak tahu apa topik next kita. Nanti kita tengoklah Keluarga Talk next. Takkan kita dah cakap sekarang kan. Alright. So terima kasih lagi sekali. Bye. Jom. Nak bercuti, pusing Selangor dulu. Pusing Selangor. Alright.